Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يسمع. أما بعد. Alhamdulillah, ini merupakan halqah terakhir kita bagi risalah usul al-fiqh ataupun an-nuqayah fi usul al-fiqh kalangan al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Okay, ini merupakan halqah terakhir dan penutup kita. Okay, kita akan habiskan risalah ni hari ini insya-Allah. Kata al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, wa yuqaddamu adh-dhahiru wal mujibu lil ilmi 'ala adh-dhann wal kitabi was sunnati 'ala al-qiyasi wa jaliyhi 'ala khafiyhi. المستدل هو المجتهد وشرطه العلم بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا والمهم من تفسير آيات وأخبار ولغة ونحو وحال رواه. والمهم من تفسير آيات وأخبار ولغة ونحو وحال رواه الاجتهاد. والاجتهاد بذل الوسع في الغرض وليس كل مجتهد مصيبا بل مأجورا إن لم يقصر. والتقليد قبول القول بلا حجة ولا يجوز لمجتهد. Okay, kemudian selesai risalah ni. Okay. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, kita sekarang berada di perbahasan al-istidlal, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan ingat, minggu lepas kita berhenti pada perbahasan al-istidlal. Ni. Yang mana Ana sebut dah, perbahasan al-istidlal ni di dalam kitab-kitab ilmu usul fiqh, dia berlega sekitar perbahasan apabila berlaku pertembungan di antara dalil. Okay, bila berlaku pertembungan di antara dalil, bagaimana cara untuk kita selesaikan pertembungan tersebut dan dalil mana yang patut kita dahulukan dan dalil mana yang patut kita akhirikan, kebelakangkan. Okay. Dia disebut juga di dalam kitab ilmu usul fiqh sebagai perbahasan at-ta'arudu wat-tarjih. At-ta'arud maksudnya saling bertembung. Dalil itu saling bertembung. At-tarjih kita nak mendahulukan yang mana satu. Sebahagian kitab usul panggil dia at-ta'adul wat-tarjih. Okay. Ala kulli hal, at-ta'arud wat-tarjih, at-ta'adul wat-tarjih, al-istidlal, ini semua nama yang pelbagai yang merujuk kepada perkara yang sama, iaitu bab yang nak ajar kita macam mana nak buat bila berlaku pertembungan di antara dalil. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, didahulukan yang zahir dan didahulukan dalil yang zahir ke atas dalil yang tidak zahir. Didahulukan dalil yang zahir ke atas dalil yang tidak zahir. Jadi sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi SAW bersabda apabila ditanya oleh seorang sahabat, adakah kita perlu mengambil wuduk setelah memakan daging unta? Nabi SAW menyuruh untuk ambil wuduk. Nabi SAW suruh untuk mengambil wuduk. Nabi SAW sebut tawadda'. Ambillah wuduk. Okay. Yang mana secara zahirnya arahan untuk ambil wuduk ini merujuk kepada ambil wuduk yang kita faham. Okay. Ibadah yang khusus, iaitu kita sapu muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki kan. Itu yang zahir. Yang lawan kepada zahir dia, yang takwil dia atau muawwal dia, takwil dia, lawan dia adalah maksud wuduk dekat situ hanya basuh tangan sahaja, sebab dalam bahasa Arab wuduk itu
digunakan untuk membasuh tangan dan basuh muka. Wuduk dari sudut bahasa. Jadi kata Imam Suyuti, apabila berlaku pertembungan di antara yang zahir dan dengan yang takwil, maka yang zahir menang, yang takwil kalah. Okey, zahir menang, yang takwil kalah. Hanya jika ada dalil sahaja atau qarinah sahaja, maka yang takwil boleh menang terhadap yang zahir. Jika tidak, kita kembali kepada yang asal, iaitu zahir. Jadi nas syarak ini dikekal di atas zahirnya sehinggalah datang dalil yang memalingkan di atas zahirnya tersebut. Kan? Sehinggalah datang dalil yang memaling di atas zahirnya tersebut. Sebagai contoh untuk kita dahulukan yang takwil ke atas yang zahir kerana ada dalil. Contohnya Nabi SAW sebut, siapa daripada kalangan kamu yang berpuasa, kemudian dia diajak untuk makan, maka fal yusalli alaih ataupun fal yusalli ala man da'a atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berpuasa sunat, contohnya dia berpuasalah secara umumnya, kemudian dia mendapat jemputan untuk pergi makan, orang jemput dia makan, datang makan, dia sama ada dia boleh pergi dan sahut jemputan tersebut kalau dia puasa sunat makan, ataupun dia boleh doakan kepada orang yang jemput dia makan. Fal yusalli, maka hendaklah dia doa kepada yang jemput makan. Okey, hendaklah dia doa kepada yang menjemput makan. So fal yusalli dekat sini, walaupun zahir dia maksud solat, hendaklah dia solat. Itu yang zahir, tapi kita dahulukan yang takwil, iaitu datang dengan makna doa kerana ada dalil. Apa dalil dia? Dalil dia kerana kita tak dituntut untuk solat ke atas orang lain. Okey, melainkan ketika solat jenazah. Jadi bila Nabi SAW kata fal yusalli alaih, maksudnya bukanlah solat kepadanya, ke atasnya, akan tetapi doakanlah untuknya. Okey. Doakanlah untuknya. So itu pertama, bila berlaku pertembungan di antara zahir dan takwil, yang zahir akan menang. Dan kita kekal di atas yang zahir sehinggalah datang dalil lain yang menafikan yang zahir tersebut. Wal mujib lil ilm ala dhann. Kita mendahulukan dalil yang yakin, yang ilm ke atas dalil yang dhanni. Dalil yang yakin, yang ilm ni kita panggil dalil qat'i, tuan-tuan dan puan-puan. Dalil yang pasti. Dalil yang 100% pasti di atas dalil yang ada kemungkinan salah. Contohnya, kita mendahulukan Al-Quran dan hadis mutawatir terhadap hadis ahad. Okey. Contohnya, kita dahulukan Al-Quran dan hadis mutawatir terhadap hadis ahad. Jika berlaku pertembungan di antara Al-Quran dan hadis ahad contohnya, dan kedua-duanya mempunyai makna yang jelas, dalalah yang jelas, maka didahulukan Al-Quran terhadap hadis ahad. Atau berlaku pertembungan di antara hadis mutawatir dan hadis ahad, maka didahulukan hadis mutawatir ke atas hadis ahad. Okey. Seterusnya, wal kitabu was sunnatu 'ala al-qiyas. Didahulukan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap ke atas qiyas. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, tiada keperluan untuk kita qiyas sekiranya kita mampu untuk menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Selagi mana kita boleh menggunakan Al-Quran dan Sunnah, maka kita gunakan Al-Quran dan Sunnah dan kita tak perlu pergi kepada qiyas. Qiyas dibuat bila dah tiada nas Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, biasanya para ulama akan bagi contoh, kita dah bagikan contoh qiyas ni adalah kita mengkiaskan dadah kepada arak. Kerana dadah ni tak disebutkan di dalam nas. Ini contoh untuk diberi atas dasar kefahaman sahaja, tuan-tuan dan puan.
atas dasar untuk memahamkan sahaja. Sebab apa? Sebab realitinya dadah itu haram, kita boleh sabit dadah haram dengan secara nas juga. Sebab Nabi SAW sebut kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dadah dia boleh masuk di bawah keumuman hadis kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Memandangkan kita boleh masukkan dadah di bawah kullu muskirin haram. Setiap memabukkan itu haram. Maka sebenarnya dah tak ada keperluan untuk qiyas. Okey. Itu antara maksudnya. Apabila berlaku Quran, ada Al-Quran dan Sunnah, maka tiada hajat atau keperluan kepada qiyas. Namun ulama buat juga qiyas tersebut atau tunjuk kepada kita qiyas tersebut atas dasar untuk memahamkan kita sahaja. Okay, bukan syarat contoh yang diberi oleh para ulama itu dia kena sejahtera daripada kritikan. Okay, itu penting tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang ulama bagi contoh untuk kita faham semata-mata. Bukan mesti contoh tu pada dunia sebenar dia betul. Terutamanya dalam ilmu usul fiqh. Contoh kadang-kadang diberikan semata-mata untuk fahamkan kita kaedah, fahamkan kita maksud. Wal qiyasul jali ala wa jaliyihi ala khafiyih. Ataupun wa jaliyuhu ala khafiyih. Didahulukan qiyas jali ke atas qiyas khafi. Apa dia maksudnya tuan-tuan dan puan? Maksudnya kita mendahulukan qiyas yang jali iaitu qiyasul illah contohnya didahulukan atas qiyas yang khafi sebagai contoh qiyasus syabah. Jadi jika berlaku pertemuan di antara qiyasul illah serta qiyasus syabah maka kita dahulukan qiyasul illah. Saya bagi contoh. Kalau ada orang dakwa, okey kita kata ada contohnya lah untuk mudah faham atas dasar untuk pembelajaran. Kita ambil contoh qiyas arak. Dadah dengan arak. Okey. Qiyas dadah dengan arak. Katakanlah qiyas dadah tu contohnya dadah berbentuk pil warna putih. Okey, dadah bentuk pil warna putih. Contohlah contoh. Kan? Ataupun dia dadah itu adalah ganja contoh. Okey, ganja. Jadi bila dikiaskan dadah tu dengan arak, itu qiyas illah. Kita cakap dadah ni memabukkan atau menghayalkan, arak ni memabukkan dan menghayalkan. Itu illah kan. Ada orang ni mungkin boleh datang dekat kita, dia kata saya boleh buat qiyas syabah. Qiyas syabah. Okay, kita dah sentuh minggu lepas qiyas syabah. Apa dia qiyas syabah ni? Maksudnya kita kata perkara ni dia lagi iras dengan perkara yang lagi satu. Ada dua perkara, dua-duanya ada iras, maka dua-dua layak mendapat hukum yang sama. Jadi dia kata apa dekat kita? Dia cakap, pil dadah yang diambil ini, yang warna putih bentuk bulat ni, dia menyerupai ubat-ubatan yang lain. Menyerupai Panadol. Kan? Menyerupai Panadol. Panadol warna putih, kita makan contoh. Dia menyerupai vitamin-vitamin contohnya. Yang mana Panadol dan vitamin ni hukumnya halal dan harus. Maka apa kata kalau saya qiyas syabah di antara dadah dan juga pil-pil yang lain ni contohnya. Ataupun untuk contoh yang lagi mudah, yang lagi tepat kita cakap contohnya ganja. Dia kata ganja ini tanaman. Ataupun contohnya daun atau sayur contoh. Kan? Kemudian dia kata orang Melayu kita pun makan daun, makan ulam. Ulam daun ni harus halal hukumnya, betul tak? Orang Melayu kita makan. Ganja ni daripada daun, daripada pokok. Jadi dia ada iras dari sudut kedua-duanya datang dari sumber yang sama, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada daun. Maka tak boleh ke saya buat qiyas syabah, saya cakap dadah yang berbentuk ganja ni pun halal, harus. Sebab dia daripada daun dan juga pokok macam mana? Ulam. Nampak tak? Sekarang ada dua qiyas. Satu qiyas syabah, satu qiyas illah. Qiyas illah kata dadah haram lah sebab dia ada illah memabukkan atau menghayalkan. Qiyas syabah ni kata dadah ni harus atau halal sebab dia menyerupai pokok ataupun daun, seolah macam orang Melayu kita makan ulam. Betul tak? Jadi mana yang menang? Apa yang didahulukan? Didahulukan yang qiyas jali, qiyas yang illah ke atas qiyas khafi, qiyas syabah contoh.
Maka didahulukan qiyas jali ke atas qiyas khafi. Okey. Selesai. Kemudian kata al-Imam As-Suyuti rahimahullah, al-mustadil huwa al-mujtahid. Al-mustadil huwa al-mujtahid. Yang layak untuk melakukan proses tarjih, penyusunan dalil dan tarjih di antara dalil ini adalah ulama yang mujtahid. Okey. Dan mujtahid ini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada banyak peringkat. Okey. Peringkat yang paling tingginya adalah mujtahid mutlak. Mujtahid ada banyak peringkat, mustadil ada banyak peringkat. Peringkat yang paling tinggi adalah mujtahid mutlak seperti imam mazhab yang empat. Begitu juga seperti al-Imam Al-Auza'i. Begitu juga seperti al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Okey. Yang mana mereka ni semua asalnya mempunyai mazhab tersendiri. Begitu juga seperti al-Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Okey, mereka ni level-level mujtahid mutlak. Mereka adalah ulama yang mencapai darjat yang paling tinggi dari sudut keilmuan. Mereka ada kemampuan untuk memahami nas secara langsung. Mereka ada kaedah mereka sendiri dalam syarak. Mereka ada usul mereka sendiri dalam syarak. Mereka tak depend, mereka ni bukan dependent kepada ulama lain. Bila sampai tahap mujtahid mutlak tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya ulama tu dah tak dependent kepada orang lain. Dalam dia nak memahami nas, dalam dia nak memahami dalil, dia tak dependent kepada siapa-siapa pun. Itu mujtahid mutlak. Di bawahnya kita ada mujtahid mustaqil. Yang mana mustaqil atau sebagai ulama namakan muntasib. Okey. Dia telah mencapai darjat ijtihad seperti ulama yang pada tahap pertama. Hanya sahaja dia tak keluar daripada usul ulama yang diikuti. Usul guru dia. Sebagai contoh al-Imam Al-Buwaiti, al-Imam Al-Muzani yang mana mereka telah mencapai darjat ijtihad yang tertinggi sebenarnya. Imam Al-Muzani dan Al-Imam Al-Buwaiti. Akan tetapi Imam Al-Muzani dan Al-Buwaiti mereka tidak mengambil langkah untuk menyusun usul mereka sendiri. Tak. Bahkan usul yang mereka guna untuk keluarkan hukum, cara usul mereka, metodologi mereka dalam usul fiqh ini adalah metodologi Imam Asy-Syafi'i. Sama. Sebab tu mereka dipanggil mujtahid yang masih menisbahkan diri kepada mazhab muntasib. Di bawahnya kita ada pelbagai tahap mujtahid. Kita ada mujtahid dipanggil sebagai at-tarjih ataupun mujtahid at-takhrij. Di dalam mazhab Syafi'i, mujtahid takhrij dan tarjih ini, mujtahid takhrij ini contohnya ulama yang digelar ashabul aujuh. Seperti Imam Abu Sa'id Al-Istakhri. Okey, yang wafat pada akhir kurun keempat Hijrah. Kan? Mana mereka ini mujtahid di dalam mazhab, mereka mampu ijtihad di dalam mazhab, mereka mampu ijtihad berdasarkan dengan usul imam mereka untuk keluarkan ijtihad terhadap isu-isu baharu yang tidak disentuh oleh Imam Syafi'i, imam mazhab contohnya. Takhrij. Kemudian bawah kita ada mujtahidul fatwa dan mujtahid tarjih seperti al-Imam An-Nawawi dan al-Imam Ar-Rafi'i yang kerja mereka mentarjih pandangan-pandangan di dalam mazhab. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bicara tentang tarjih, tarjih ni ada dua. Tarjih ada dua. Tarjih yang datang bentuk pertama adalah tarjih di antara pandangan-pandangan mazhab. Contohnya tarjih di antara mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Tarjih pada bentuk pertama ini adalah hak bagi seorang mujtahid. Dan mujtahid yang sebagian ulama sifatkan mutlak ataupun muntasib. Sangat tinggi. Mujtahid yang level tertinggi ataupun kedua tertinggi sahaja boleh. Okey, yang mana mujtahid pada level tertinggi mutlak ini telah pun pupus untuk beratus-ratus tahun berzaman-zaman pada zaman mutaakhirin ini sehinggalah datang Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang mana ulama-ulama di dalam mazhab Hambali hampir bersepakat bahawa beliau antara mujtahid mutlak di akhir zaman.
Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mardawi dan juga Al-Imam Ibnu Muflih dan sebagainya. Begitu juga di antara mujtahid mutlak yang datang di akhir zaman ni, Qadhil Qudah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Okey, yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti sebagai di antara mujtahid mutlak di akhir zaman. Mereka berdua ni je, yang lain tak ada mujtahid mutlak dah kat akhir zaman. Dan setelah kewafatan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga kewafatan Imam Taqiyuddin As-Subki, tak ada lagi dah yang dapat capai tahap mereka berdua. Tak ada dah. Hampir boleh kata tak ada lah. Okey. Jadi bila dah tak ada, maka mujtahid mutlak ni dah pupus. Mungkin ada di akhir zaman jika Allah takdirkan, okey, tapi setakat ini tak ada. Jadi mentarjihkan di antara pandangan-pandangan mazhab untuk orang tu kata dengan confident, dalam isu ni mazhab Hanafi lah yang rajih, mazhab lain tak kuat. Dalam isu ni mazhab Maliki lah yang kuat, dan lain tak kuat. Tanpa dia bertaklid dalam dia melakukan perbuatan tersebut. Kalau orang tanya dia, macam mana kamu tahu mazhab Maliki kuat dalam isu ni? Saya tahu mazhab Maliki kuat sebab melihat kepada dalil. Saya sendiri melihat kepada dalil, saya sendiri buat perbandingan, contoh. Itu tahap mujtahid mutlak. Okey. Tahap mujtahid tarjih yang kedua adalah ditarjih di antara pandangan-pandangan dalam mazhab dia sendiri. Sebagai contoh dalam mazhab Syafi'i, kita ada beberapa wajah, kita ada beberapa qaul. Jadi tugas Imam An-Nawawi adalah untuk dia pilih mana yang paling kuat dalam mazhab kita. So dia tarjih tapi di antara pandangan-pandangan yang diutarakan dalam mazhab. Itu dipanggil mujtahidut tarjih atau mujtahidul fatwa. Yang tu pun mujtahid juga. Okay? Bukan untuk orang awam, bukan untuk ustaz-ustaz, bukan. Untuk mujtahid. Ustaz-ustaz boleh jadi mujtahid tapi sangat sukar. Sangat sukar dan jarang berlaku. Sangat jarang berlaku. Sangat-sangat jarang. Maka al-mustadil itu ialah mujtahid. Untuk melakukan tarjih setelah berlaku ta'arud di antara dalil ini, itu tugasan mujtahid. Dan syarat mujtahid itu mempunyai ilmu pengetahuan terhadap ilmu fiqh. Al-ilmu bil fiqhi aslan wa far'a, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mempunyai pengetahuan tentang ilmu usul fiqh dan fiqh. Ilmu usul fiqh dan fiqh. Pertama sekali, dia tahu ilmu fiqh mazhab dia ataupun mazhab setempat. Kalau dia orang Malaysia, kalau dia orang Melayu, sepatutnya dia seseorang yang sangat well versed, sangat kompeten di dalam fiqh mazhab dia sendiri, iaitu mazhab dekat Malaysia ni Asy-Syafi'i. Sebab tu kata para ulama, qabih. Buruklah seseorang yang dia belajar mazhab lain bukan daripada mazhab setempat dia. Tiba-tiba dekat Malaysia dia nak ajar kitab-kitab mazhab Hanafi. Tiba-tiba dekat Malaysia dia pergi surau, dia pergi masjid, dia nak mengajar kitab mazhab Maliki. Dia tak kuasai mazhab fiqh dia setempat dengan dia. Dia nak ajar yang luar daripada tempat dia. Kan? Masjid-masjid orang belajar fiqh manhaji, orang belajar matan Nabi Syuja', orang belajar Safinatun Najah. Dia datang masjid, dia nak bawa matan Ibnu Ashir, matan Ashmawiyah, matan Akhdari, matan Izziyah, matan-matan mazhab Maliki. Buat apa? Tak ada siapa nak belajar. Adalah kalau ada satu dua penuntut ilmu. Tapi orang awam tak nak belajar. Tak ada keperluan nak belajar. Tak rasa pun nak belajar kan. So pertama dia menguasai fiqh mazhab setempat dia. Kemudian dia menguasai usulul fiqh. Ilmu yang kita tengah bicarakan ni tuan-tuan dan puan-puan. Dengan penguasaan yang tinggi. Tak cukup bagi dia dalam ilmu usul fiqh ini kalau dia baca satu dua risalah nipis sahaja. Sebagai penuntut ilmu pemula, dia baca satu dua risalah nipis tak apa. Dia nak baca Al-Waraqat oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, tak ada masalah. Kalau dia ni penuntut ilmu pemula lah, yang baru di peringkat permulaan. Kalau dia baca Al-Usul min Ilmi Al-Usul oleh Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, tak ada masalah untuk dimulakan pelajaran dia dengan risalah tersebut. Tapi itu bukan kemuncaknya. Ilmu usul fiqh bukan dekat waraqat. Waraqat itu adalah hanya
pembuka bicara sahaja. Usul fiqh yang dia kena kuasai ni kitab-kitab yang lebih. Kitab Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah, kitab Qawatil Adillah oleh Sam'ani. Dan juga kitab-kitab yang kita cakap menjadi silibus pelajaran. Kitab-kitab seperti Al-Luma' oleh Imam Asy-Syirazi, Ghayatul Wusul, Jam'ul Jawami', okey. Minhaj Al-Baydawi, Mukhtasar Ibn Hajib dan sebagainya yang menjadi teks pelajaran. Okey, lepas dah habis buku-buku yang bersifat teks pelajaran ni, dia belajar lagi. Risalah Imam Syafi'i, Qawatul Adillah Imam Sam'ani, Faqih wal Mutafaqih Al-Khatib Al-Baghdadi, I'lamul Muwaqqi'in Imam Ibn Al-Qayyim. Dia baca macam-macam lah kitab-kitab Al-Muwafaqat dari Imam Asy-Syatibi, Qawaid Kubra Al-Izz bin Abdul Salam, Al-Furu' oleh Imam Qarafi, dan macam-macam kitab. Kan? Itu untuk usul fiqh. Kemudian dia mengetahui khilaf di antara mazhab-mazhab fiqh. Nak jadi mujtahid, dia mengetahui fiqh khilafan. Setelah dia menguasai mazhab tempat dia kuasai juga fiqh khilaf. Mazhab-mazhab lain. Khilafan wa mazhaban. Khilaf dan mazhab. Mazhab dia sendiri dan juga khilaf. Kan? Dan juga khilaf. Sebagai contoh, contohnya dia kata apa? Contohnya dia kata dalam isu hukum seorang makmum perlu atau tidak baca Fatihah di belakang imam ketika solat jemaah. Dia kata ada 3 mazhab ataupun 3 pandangan umum. Satu pandangan yang kata kena baca Fatihah di belakang imam dalam semua keadaan, iaitu mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang kata tidak perlu baca Fatihah sebagai makmum dalam semua keadaan. Kalau anda tak silap, mazhab Al-Maliki. Kemudian ada mazhab yang bezakan di antara solat yang sirriyah atau jahriyah. Kalau solat sirriyah seperti solat-solat malam macam maghrib dengan isyak, dengan subuh, maka tak dibaca Fatihah jika kita solat belakang imam. Tapi pada solat jahriyah, dibaca Fatihah. Ini kalau nak tersilap mazhab Hanbali. Okey. Kalau nak tak silap, seingat ana lah. Jadi dia menyebut macam tu. Khilafan, disebut khilaf. Okey. Dan contohnya dalam isu sapu rambut, sapu kepala atau rambut pun boleh. Ketika wuduk, dia cakap mazhab Syafi'i kadar wajibnya adalah sehelai rambut, contoh. Okey, sehelai pun cukup. Itu wajib, bukan sunat wajib. Yang sunatnya seluruh kepala. Mazhab Hanafi kata 1/4 ataupun 1/3. Mazhab Maliki dan Hanbali kata seluruh kepala. So disebutlah, itu khilafan dipanggil. Wal muhim min tafsiri ayatin, dan dia mengetahui yang penting daripada tafsir ayat, tafsir Quran. Yang mana kata para ulama merujuk kepada tafsir ayat-ayat hukum. Dan ulama juga khilaf di dalam mengkategorikan sebenarnya atau mengira berapa sebenarnya ayat-ayat hukum ini. Apa maksud ayat-ayat hukum? Iaitu ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang datang dalam Al-Quran, yang tujuan ia dibawa, konteks ia dibawa, siak ayat tersebut datang adalah untuk menerangkan hukum. Ada ulama kata ada 300, 200 ayat, ada ulama kata ada 500, ada ulama kata ada 700. Dan ada ulama yang tak setuju pun, bagi beliau kesemua ayat Quran tu boleh jadi tafsir ayat hukum. Pun ada juga ulama kata macam tu. Okay, ala kulli hal, dia menguasai tafsir ayat hukum. Sebagai contoh, dia mempelajari ataupun dia telah menelaah buku-buku tafsir ayat hukum lah. Tafsir dalam mazhab Syafi'i, contohnya tafsir ayat hukum oleh Ilki At-Tabari, tafsir ayat hukum oleh Al-Imam Al-Qadhi Ibn Al-Arabi dalam mazhab Maliki, tafsir ayat hukum oleh ulama di dalam mazhab Hanafi, contoh kalau nak tak silap Al-Jassas ada, okay, dan sebagainya. Wa akhbar maksudnya hadis dan sunnah. Dia menguasai hadis, terutamanya hadis hukum. Dan kata para ulama kita, hadis hukum ini dipelajari sikit demi sedikit, bertingkat demi bertingkat dengan hadis 40. Kemudian dengan Umdatul Ahkam oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di Yayasan Taklim ni pun ada kuliah Umdatul Ahkam oleh Al-Fadhil Ustaz Yunus. Kemudian Bulughul Maram oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, 1000 lebih hadis. Dah habis belajar Bulughul Maram, dia belajar Sunan Abi Daud contoh, 4000 hadis, 3000 hadis. Ataupun dia belajar Al-Muntaqa oleh Majduddin Ibn Taimiyah, juga sekitar tu 4000, 5000 lebih hadis. Okay.
Terutamanya hadis hukum lah bagi seorang mujtahid. Kemudian lughah wa nahwu. Lughah, ilmu lughah. Matan lughah, dia mengetahui maksud dalam bahasa Arab bagi kalimah-kalimah. Maksudnya yang tepat dia. Kan. Dia mengetahui maksud yang tepat bagi lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Kalimah-kalimah yang digunakan oleh orang Arab. Tafsiran-tafsiran orang Arab terhadap kalimah-kalimah jika dia ada pelbagai makna. Okey, nahwu. Dan juga nahwu ni kita cakap mestilah merangkumi saraf sekali. Dan boleh juga merangkumi balaghah. Nahwu dan saraf dan balaghah, ilmu tata bahasa Arab, ilmu morfologi Arab, ilmu balaghah, wa halur ruwah dan ilmu perawi hadis, ilmu rijal. Dia juga ada. Ini contoh apa yang Imam Suyuti sebut dekat sini adalah contoh ilmu yang perlu diketahui oleh seorang mujtahid. Bukan kesemuanya. Imam Suyuti tak detailkan tuan-tuan dan puan. Imam Suyuti sebut umum. Sebab kalau Imam Suyuti nak detailkan, Imam Suyuti akan cakap contohnya ada ilmu tentang am, khas, mutlak, muqayyad, nasakh dan mansukh dan sebagainya. Tapi Imam Suyuti sebut secara umum. Kemudian fasal terakhir dalam buku ini iaitu tentang al-ijtihad. Apa dia ijtihad? Ijtihad ni apa? Ijtihad ni kalimah yang kita semua suka dengar. Betul tak? Semua orang, terutamanya orang yang dalam bidang agama, bidang mempelajari agama, ijtihad ni satu kalimah yang sedap didengari. Kan? Kata Syekh Ahmad Al-Maqrami, Syekh Syafi'iyah di Madinah, dahulunya, sebelum ini, beliau kata kalimatul ijtihad ni kalimatun yasilu biha ataupun yasilu lahal lu'ab. Bila dengar kalimah ijtihad ni, umpamanya macam orang punya air liur tu mengalir sebab betapa dia teringinnya dengan ijtihad tu. Kan macam baby yang dia nak makan, kadang-kadang sampai air liur pun mengalir kan. Dia teringin sangat nak makan makanan tu. Kalimah ijtihad ni macam tu. Orang semua teringin, orang semua suka sebut. Apa dia ijtihad sebenarnya? Ijtihad ni dari sudut bahasa maksudnya dia bersungguhlah, ijtahada yajtahidu ijtihadan. Okey, ada unsur bersungguh-sungguh, bersusah-susah. Adapun dari sudut istilah syarak, ijtihad ni adalah bazlul wus'i fil gharad wa baz'ul wusli fil gharad. Ijtihad tu adalah mengerahkan segala kemampuan dan tenaga untuk satu tujuan. Maksud tujuan dekat sini adalah nak mengeluarkan hukum. Dia mengerahkan segala kemampuan dia, segala tenaga dia untuk mengkaji dalil dan mengetahui hukum. Jadi ijtihad ni tuan-tuan dan puan-puan, definisi dia adalah mengerahkan segala kemampuan dan tenaga. Bazlul wus'. Okey. Dia bukan semata-mata mengerahkan tenaga untuk buat bacaan ringan, untuk baca 1-2 sumber, 4-5-6 sumber, kita telaah 5-6 hari cukup untuk kita keluarkan pandangan. Itu bukan ijtihad. Ijtihad ni dia mengerahkan segala kemampuan dia, melihat segala dalil yang dia boleh capai, menggunakan segala ilmu dan kefahaman yang dia ada, kaedah-kaedah dia ada, usul-usul yang dia ada untuk dapat satu hukum, barulah jadi ijtihad. Kalau setakat kita buka buku lain baca, buka 1-2 buku untuk baca, tu bukan ijtihad. Okay? Kemudian bukan, kata Imam Suyuti sambung, walaisa kullu mujtahidin musibah, dan bukan semua yang mujtahid itu musibah. Maksudnya dia tepat pandangannya, benar pandangannya, bukan semua. Seperti yang Nabi SAW sebut kan, idza ijtahada al-hakimu falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau mujtahid tu dia berijtihad, kalau seorang hakim, seorang qadhi, seorang mujtahid tu dia memberikan satu, dia ijtihad, kemudian dia keluarkan hukum. Kalau dia menepati kebenaran, idza asaba falahu ajran. Kalau dia menepati kebenaran, dapat 2 pahala. Kalau dia tak menepati kebenaran, dapat 1 pahala. Maksudnya ada mujtahid yang benar, ada mujtahid yang salah. Okey? Cuma bukan mudahlah untuk kita tentukan siapa yang salah tu. Itu kerja mujtahid jugalah nak bagi siapa salah. Kan? Tapi memang berlaku mujtahid boleh salah. Mujtahid tidak maksum.
Alim macam mana pun seseorang tu, hebat macam mana pun seseorang itu, dia tidak maksum dan dia terdedah kepada kesalahan. Bukan semua yang mujtahid itu musib, menepati kebenaran, tetapi mereka mendapat pahala illam yuqassir, sekiranya mereka tidak cuai di dalam melakukan proses ijtihad. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Maksudnya semua mujtahid yang melakukan ijtihad, jika mereka itu ahli bagi ijtihad, mereka tu mujtahid, mereka ahli, mereka penuhi syarat untuk ijtihad, mereka mendapat pahala walaupun mereka tersilap atau salah. Yang betul dapat 2 pahala, yang tersilap dan salah dapat 1 pahala. Dia dapat 1 pahala dengan syarat illam yuqassir, iaitu dengan syarat dia tidak cuai dan mengambil ringan kajian dia. Kalau dia cuai dan ambil ringan, dia baca beberapa kitab je, tengok beberapa dalil je, dia tergesa-gesa dalam buat kesimpulan, okay? Dia yuqassir, ada taksir, ada kecuaian, ada dia ambil ringan, maka dia tak dapat pahala. Bahkan dia boleh dapat dosa. Sekiranya ada taksir. Itu mujtahid. Lawan kepada mujtahid ialah al-muqallid, iaitu taklid. Apa dia taklid? Qabulul qawli bila hujjatin wala yajuzu li mujtahid. Taklid itu adalah menerima pandangan seseorang tanpa hujjah. Menerima pandangan seseorang tanpa hujjah. Maksudnya tanpa dalil. Tanpa dia memahami dalil, tanpa dia tahu dalil, tanpa dia memahami dalil, okey, dia terima je pandangan orang lain. Itu taklid. Apa hukum taklid tuan-tuan dan puan? Hukum taklid ini wajib. Saya ulang balik. Hukum taklid ini wajib bagi selain mujtahid. Kata Imam Suyuti, wala yajuzu li mujtahid, tidak harus dan tidak dibolehkan bagi mujtahid. Maksudnya apa? Maksudnya bagi seorang mujtahid haram bagi dia untuk taklid. Sebab dia mampu untuk ijtihad. Hanya sahaja jika ada keadaan yang mendesak, dia tak sempat untuk ijtihad, dia boleh taklid. Jika ada hajat dan keperluan kepadanya, jika keadaan mendesak dan dia tak sempat untuk melakukan ijtihad, dia boleh taklid. Selain daripada itu, hukum asalnya haram bagi mujtahid untuk bertaklid. Okey, itu bagi mujtahid haram. Bagi orang awam apa? Bagi orang awam hukum bertaklid adalah wajib. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli ilmu, ahli zikr sekiranya kamu tidak tahu. Macam dalam hadis Nabi SAW sebut, kan? Ala anna shifa'al ayy as-su'al. Ketahuilah bahawa ubat bagi tak tahu itu adalah bertanya. Ubat bagi bodoh itu adalah bertanya. Wajib bertanya. Seorang muqallid yang tak tahu hukum, dia wajib bertanya. Seorang awam, seorang ami. Ami ni orang awam. Ataupun awam. Okay? Orang yang awam, bukan awam, awam, wajib bagi dia untuk bertaklid. Farduhu at-taklid, kata para ulama. Okey? Wajib taklid. Tak ada isu. Siapa yang kata ada isu dalam bab ni, dia tak faham. Tak ada isu. Wajib taklid. Okey. Isunya dekat mana? Isunya dekat nak taklid apa dan siapa? Taklid siapa? Taklid siapa? Ulama kita cakap, kalau dia ada pengetahuan sedikit sebanyak dalam ilmu agama, ditaklid salah satu daripada mazhab yang mu'tabar. Taklid mazhab yang mu'tabar. Yang mana yang sampai kepada kita sekarang daripada mazhab yang mu'tabar ni ada 4. Yang tersusun dan sampai kepada kita ilmunya, usulnya dan kaedahnya adalah 4 mazhab yang mu'tabar, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Kalau dia tak mampu belajar tentang mazhab, dia tak tahu semua, dia tak ada akses untuk belajar tentang fiqh mazhab dan sebagainya, okay, dia tak tahu, contohnya dia memang sangat-sangat awam, maka dia bertaklidlah ustaz yang ajar dia. Dia bertaklidlah ustaz yang dirujuk untuk bagi tahu kepada dia jawapan bagi persoalan fiqh dia.
Dia bertaklid lah ustaz yang ajar dia Quran, ustaz yang jawab kepada dia persoalan fiqh, ustaz yang jawab kepada dia persoalan akidah, dia taklid ustaz-ustaz. Sebenarnya perbuatan dia belajar dan dia dengar jawapan ustaz tu, itu satu bentuk taklid. Okey, itu satu bentuk taklid. Kalau dia ada akses, dia boleh lihat kepada ulama-ulama di dalam mazhab pandangan mereka ataupun buku-buku. Kemudian dia taklid. Okey. Adakah wajib untuk bertaklid satu mazhab sahaja? Tak wajib. Tak wajib, tuan-tuan dan puan. Harus, okey, taklid itu secara umumnya wajib. Tak boleh lari. Kita tak boleh lari. Kalau kita ni orang awam, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh lari daripada taklid. Jadi taklid ni secara umumnya wajib. Tapi nak taklid yang mana satu? Harus untuk kita taklid Hanafi, harus untuk kita taklid Maliki, harus untuk kita taklid Syafi'i, harus untuk kita taklid Hambali. Harus. Kesemuanya harus. Tak ada yang wajib. Tak ada yang wajib. Yang wajib adalah dia kena taklid salah satu. Itu pun ada perbahasan, tapi jumhur ulama, seperti mana yang diketengahkan ataupun disokong oleh Al-Imam As-Saffari ni dan juga oleh Imam An-Nafrawi dalam mazhab Maliki, taklid ni mu'tabar pada mazhab yang 4 sahaja. Mana salah satu daripada mazhab 4, itu kita boleh pilih ikut dan kita. Kita boleh pilih ikut dan kita, tapi dia kena salah satu daripada mazhab yang 4. Ini pandangan jumhur, pandangan Safari ni, pandangan An-Nafrawi, okey. Kena ikut. Salah satulah, salah satu. Afdalnya dia ikut mazhab setempat lah supaya mudah bagi dia untuk belajar, mudah bagi dia untuk bertanya, mudah bagi dia untuk beramal. Mudah bagi dia untuk beramal. Dan muqallid itu banyak peringkat. Ada muqallid yang kita cakap mungkin dia awam sungguh. Ada muqallid yang mungkin dia orang awam yang ada general knowledge tentang Islam. Okey, orang awam yang ada general knowledge tentang Islam. Mungkin muqallid itu seorang ustaz. Mungkin muqallid itu seorang ustaz yang tinggi ilmunya. Pun dia kekal muqallid lagi. Selagi dia belum mujtahid, dia adalah muqallid walaupun dia alim. Cuma hukumnya adalah perbezaan sedikit sebanyak tentang ikut mazhab, ikut hadis ada. Ruangnya mungkin kita akan bincang nantilah kalau ada kesempatan kan dia. Cuma dari sudut istilahnya, orang awam yang paling awam, kita panggil dia muqallid lah. Dan ustaz yang alim sekalipun, dia pun dipanggil muqallid selagi mana dia tak sampai tahap mujtahid. Dari sudut istilah. Cuma adalah beza sikit hukum tentang taklid mazhab ni. Kalau dia ustaz yang dah alim dengan dia orang awam yang betul-betul awam yang tak tahu apa. Kan ada ulama sentuh seperti Al-Imam Kamaluddin Ibnu Az-Zamalkani Asy-Syafi'i. Okey, tokoh mazhab Syafi'i yang masyhur di Syria dahulunya pada zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Maka khatamlah dengan ini, tamatlah risalah ini, risalah yang kita belajar ni dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, risalah usul fiqh dari kitab Niqayatul Ulum. Alhamdulillah kita dah khatam. Yang mana risalah ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah seolah macam pendahuluan pintu masuk bagi ilmu usul fiqh secara umumnya. Okey. Untuk kita berkenalan dan berjinak. Dan risalah ini dikarang oleh Imam As-Suyuti. Okey. Di dalam kitab beliau Niqayatul Ulum. Di dalam Niqayatul Ulum ni ada 14 cabang ilmu, ada akidah, ada fiqh, ada usul, ada faraid, ada nahwu dan sebagainya. Salah satu cabang ilmu yang dikarang oleh Imam Suyuti itu adalah pada cabang ilmu namanya Niqayatu, cabang ilmu namanya usul fiqh. Usul al-fiqh. Karangan Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Okay, alhamdulillah kita dah selesai. Moga tuan-tuan dan puan-puan yang follow daripada awal sampai habis ni dapat manfaat. Jika ada yang terlepas, boleh tengok balik kuliah untuk dengar rakaman. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya. Kan. Ulang kaji selalu. Jika ada kesempatan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan belajar kitab lain pula dalam ilmu usul fiqh. Okay, akan belajar kitab yang lain. Jika ada kemampuan dan kesempatan, tak ada salahnya untuk tuan-tuan dan puan-puan belajar dengan lebih lanjut. Dan apa-apa sahaja cabang ilmu Islam. Dan apa-apa sahaja cabang ilmu Islam. Usul fiqh ke, tafsir ke, hadis ke, bahasa Arab ke. Kalau ada peluang belajar.
Kalau ada kesempatan belajar. Walaupun ilmu tu bukan ilmu yang biasa orang awam pakai. Apa salahnya? Kan? Apa salahnya? Siapa kata orang awam ni dia tak boleh belajar, betul tak? Kan? Kita ada platform dah. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ke? Sekejap anda tengok sekejap Tak ada soalan. Okey. Jadi kelas kita hari ni sampai sini sahaja untuk risalah untuk usul fiqh ini. Kita dah khatam, insya-Allah nanti kita akan bertemu lagi lah pada masa akan datang dalam kitab yang lain pula. Nanti tuan-tuan dan puan-puan nantikanlah iklannya, iklan dan posternya insya-Allah. Pada masa yang samalah. Iaitu tarikh yang sama, masa yang sama, hari Khamis juga, masa yang sama 8.45. Okey, insya-Allah kita akan cuba lihat buku barulah untuk dipelajari. Okey, yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap dari diri anda sendiri. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat dan dapat amal dengan ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari. Okey. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.